Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Hak asasi rakyat Palestin perlu dihormati. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua negara perlu mengambil pendirian serupa, sama seperti ketika mereka membantah serangan Rusia ke atas Ukraine. Perkara itu ditegaskan beliau semasa mesyuarat dengan pemimpin ASEAN dan negara rakan dialog pada sidang kemuncak ASEAN ke-43 di Jakarta. Menurutnya, Malaysia satu-satunya negara yang konsisten dan tegas mempertahankan perjuangan hak Palestin dalam sidang kemuncak itu. Perdana Menteri juga berkata kerjasama ekonomi antara ASEAN dengan rakan negara dialog semakin positif pada sidang kemuncak ASEAN ke-43. Ia didorong oleh pengenalan pelbagai program dan dana. Menurutnya, selain isu serantau dan antarabangsa, persidangan kali ini turut memberi penekanan kepada kerjasama ekonomi di pelbagai sektor dan dibahas secara terbuka. Sementara itu, sidang kemuncak ASEAN ke-43 menyaksikan pencapaian yang memberangsangkan. Menurut Presiden Indonesia Joko Widodo, ia membuahkan hasil dari segi usaha mengekalkan kestabilan dan kemakmuran di rantau ini. Pelbagai dokumen telah diterima pakai, termasuk kenyataan pemimpin sidang kemuncak Asia Timur mengenai pusat pertumbuhan dan perjanjian berkaitan pembangunan ekosistem kenderaan elektrik. Pada majlis penutup sidang kemuncak, Indonesia turut menyerahkan jawatan pengerusi ASEAN 2024 kepada Laos. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden telah berlepas ke India bagi menghadiri sidang kemuncak G20. Beliau dijangka mengambil kesempatan atas ketidakhadiran pemimpin Rusia dan China untuk mengukuhkan pakatan dalam blok yang berpecah itu. Biden dijangka tiba di New Delhi hari ini, kemudian berlepas ke Hanoi, Vietnam pada Ahad. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat mengumumkan pakej bantuan keselamatan baharu bernilai $600 juta kepada Ukraine. Ia termasuk peluru pemusnah dan alat pengesan periuk api serta peluru artileri. Pentagon menerusi satu kenyataan memaklumkan bantuan itu disalurkan bawah inisiatif bantuan keselamatan Ukraine. Bawah inisiatif tersebut, Washington akan mendapatkan bekalan daripada industri pertahanan atau rakan kongsi, bukannya menggunakan stok sendiri. Raja Charles III menzahirkan ucapan terima kasih kepada rakyat Britain atas sokongan mereka bersempena ulang tahun pertamanya menaiki takhta. Dalam satu kenyataan ringkas, ketua negara berusia 74 tahun itu menzahirkan rasa kasih sayang yang tidak terhingga kepada bondanya, mendiang Ratu Elizabeth II. Sambutan ulang tahun akan berlangsung pada hari ini. Ia dijangka diadakan secara tertutup memandangkan tarikh itu juga merupakan hari kematian bondanya yang berusia 96 tahun. Kebanyakan daerah di Hong Kong dilanda banjir awal pagi tadi. Agensi Kaji Cuaca melaporkan taburan hujan sebanyak 158.1 mililiter sejak awal malam sehingga tengah malam tadi, tertinggi sejak tahun 1884. Menjelang lewat malam, pihak berkuasa memaklumkan kebanyakan tempat dinaiki air. Operasi menyelamat sedang giat dijalankan. Korea Utara kini memiliki sebuah kapal selam serangan nuklear taktikal. Kapal selam dinamakan Hero Kim Kun-ok dilancarkan pemimpin negara itu Kim Jong-un semalam. Laporan agensi berita KCNA menyebut pelancaran kapal selam itu membuka lembaran baharu ke arah memperkukuh pasukan tentera laut. Sukan beralih ke bola sepak kelayakan Euro 2024. Perancis hampir pasti ke pusingan akhir selepas mengekalkan rekod tanpa kalah dalam saingan kumpulan B. Awal pagi tadi, Le Bleu mengatasi Ireland 2-0 sekaligus mengekalkan kedudukan sebagai pendahulu dengan 15 mata maksimum tanpa bolos sebarang gol. Dalam saingan kumpulan H pula, Denmark membenam San Marino 4-0 untuk naik ke tangga kedua mengumpul 10 mata daripada 5 perlawanan.
Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.